Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, baik. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan 4 langkah mudah dalam mengi'rab, iaitu saya ambil tajuk yang pertama sekali, kita ambil isim. Untuk fi'il dan haraf saya akan buat video kemudian lah. Okey, sebab apa saya ambil isim? Sebab isim lebih banyak topik-topik di dalam bab i'rabnya. Okey. Jadi dalam bila kita nak mengi'rab, kita kena lihat 4 benda. Yang pertama sekali adalah jenis kalimah. Kemudian yang kedua adalah hukum kalimah. Yang ketiga adalah sebab. Dan yang terakhir adalah alamat kalimah. Okey. Jadi ini adalah orang kata apa, dia punya formula dia lah. Saya sengaja highlightkan founder JHSA. Tuan-tuan boleh ingat lah. Jenis, hukum, sebab dan alamat. Okey. Jadi ini adalah saya petik daripada buku, salah satu buku Nahwu. Okey. Bagaimana cara susunan yang terbaik untuk kita mengi'rab. Okey, jadi bila kita cerita tentang jenis kalimah, okey, kita tak akan membincangkan tentang dua benda, iaitu yang kita kata mu'rab dengan mabni. Okey, apa itu mu'rab? Mu'rab ialah, kalau kata mudah dia, kita kata dia sebagai berubah. Okey, berubah. Okey, apa itu mabni? Okey, mabni maksud dia yang paling, kalau kita kata secara harfiah dia, maksud dia adalah tetap. Ataupun kita kata dia tidak berubah. Okey. Kalau ada dalam, tuan-tuan buka buku Nahwu, banyaklah definition dia, panjanglah. Okey. Jadi tapi ini yang simple punya explanation adalah dia berubah dengan dia tetap. Okey. Jadi setiap isim, fi'il, haraf, okey, formula dia simple sahaja untuk isim. Untuk isim, semua isim adalah mu'rab. Semua isim. Semua isim. Okey. Kecuali apa? 7 jenis isim sahaja. Okey. 7 jenis isim sahaja yang bukan mu'rab. Okey, apa itu yang bukan mu'rab? Jadi bila 7 jenis isim sahaja bukan mu'rab, kita kata dia adalah mabni. Iaitu yang pertama sekali dhamir, ataupun kita kata dalam bahasa Arab dhamir lah. Okey. Dhamir. Kemudian yang kedua isim isyarah. Dhamir ni tadi kata ganti diri, kata ganti nama. Okey. Kemudian ismul isyarah. Ismul isyarah ataupun isim isyarah. Okey, iaitu kata tunjuk. Kemudian isim mausul, isim syarat, isim istifham, sebahagian zaraf. Okey. Zaraf ni ataupun kita kata samalah zaraf zaman ataupun zaraf makan dan sebagainya. Itu adalah bukan semua yang mabni. Okey. Kemudian adat makdud. Adat makdud ni pun bukan semua, iaitu daripada bilangan 11 hingga ke 19. Okey, tapi bukan yang ini saya nak bincangkan. Saya nak bincangkan secara keseluruhan, iaitu bagaimana kita nak i'rab mabni dan mu'rab. Okey. Kemudian okey. Jadi bila kita bicara tentang sesuatu kalimah ataupun sesuatu isim, kita awal-awal lagi dah kita kena pasti, iaitu mana satu mabni dan mana satu mu'rab. Okey, selepas kita dah kena pasti, baru kita pergi kepada step. Okey, ni step pertama, baru kita pergi kepada step yang kedua, iaitu kita pergi kepada hukum kalimah. Okey. Jadi bila kita berbincang tentang hukum kalimah, okey, terus kita kena tahu dalam mu'rab akan disebut apa, dalam mabni disebut sebagai apa. Okey, contoh dia untuk mu'rab, okey, kita tak akan lari daripada 3 istilah ni, iaitu marfu', mansub dengan majrur. Okey. Tuan-tuan tanya saya, adakah wujud majzum? Okey. Majzum. Okey. Adakah wujud majzum? Tidak. Tidak wujud majzum di dalam isim. Hanya di dalam fi'il sahaja yang ada majzum. Jadi kalau kita bincang tentang hukum kalimah di dalam isim, kita hanya ada 3 ini sahaja. Marfu', mansub, majrur, iaitu dalam mu'rab. Okey? Dalam mu'rab. Okey. Yang kedua, kita kata mabni. Okey. Jadi bila kita sebut tentang mabni, tuan-tuan tak akan lari daripada 2 perkataan ni. Yang pertama adalah mabni ala. Okey. Yang kedua adalah fi mahalli. Fi mahalli. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita kata, kita terjemah dia tetap di atas. Ni kata apa secara literally lah, tetap di atas. Okey.
Okey. Fi mahalli pula adalah pada kedudukan. Ini maksud dia. Pada kedudukan. Okey. Jadi, bila kita nak i'rab kalimah yang mabni, kita macam mana sekalipun kita akan pakai dua ini. Mabni ala ataupun fi mahalli. Okey. Tapi untuk yang ini, bukan semua keadaan yang kita akan pakai. Tapi yang ini, in every situation, memang kita akan pakai mabni ala ni. Tapi fi mahalli ni ikut kepada kedudukan dia tu. Kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang kita tak sebut. Okey. So, tuan-tuan kena get familiar with this. Okey, jadi bila kita sebut mabni ala, dia di sini yang kosong ni kita kata dia sebagai alamat. Okey, alamat nanti saya akan sebut selepas ni. Okey, fi mahalli pula, tempat kosong di sini kita kata dia sebagai hukum. Kita kata dia sebagai hukum. Okey. Okey, tak apa. Kita akan tengok selepas ni. Okey, jadi ini adalah hukum kalimah. Okey. So, di dalam di dalam mabni ala ni, okey, bila kita kata bicara tentang alamat, kita akan sebut ad-dhammi, al-fathi, al-kasri. Bila kita sebut fi mahalli, kita akan sebut fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Okey, tak apa. Nanti saya akan tunjuk contoh kat tuan-tuan. Okey, yang seterusnya adalah alamat kalimah. Okey, bila kita sebut tentang alamat kalimah, untuk untuk sama ada mabni ataupun mu'rab, dua-dua sama, iaitu dia mesti ada dhammah, atau kita kata macam inilah, dhammah. Ini dia punya default dia, asal dia. Kemudian kita kata dia ada fathah, baris atas. Kemudian al-kasrah, kita kata baris bawah. Okey. Okey. Untuk setiap alamat kalimah ini, kita ada dia punya kita kata apa? Zahirah dengan muqaddarah. Okey, untuk setiap ni kita ada az-zahirah al-muqaddarah. Okey. Jadi ini tuan-tuan kena get familiar with this. Apa maksud zahirah, apa maksud muqaddarah? Tuan-tuan kena get familiar. Okey. Dhammah yang zahirah macam inilah, dhammah yang jelas. Okey. Dhammah yang jelas. Okey. Bila kita cerita tentang al-muqaddarah, al-muqaddarah ni maksudnya apa orang kata? Tanda yang dia ditakdirkan. Dia takdir. Maksudnya dia tak diwakili oleh tanda yang zahir, tanda yang sebenar. Okay. Jadi tuan-tuan kena get familiar with this word. Tahu mana apakah maksud zahirah, apa maksud muqaddarah. Dia simple sahaja. Dia bukan susah, pelik-pelik ke. Hanya terminologi yang ulama nahwu gunakan. Okey. Okey. Yang keempat adalah kita tengok dari segi sebab hukum. Sebab hukum. Okey, dalam ini adalah yang paling orang kata apa, yang kita rasa agak sukar sikitlah. Sorry, tadi saya lupa nak tanda. Ini yang ketiga. Okey. Okey. Ini yang keempat. Sebab hukum. Okey, bila kita cerita tentang sebab hukum, kita akan kalau untuk dalam isim, iaitu dia ada al-marfu'at, al-mansubat dengan al-majrurat. Okey. Jadi dalam ilmu nahwu ini, bila kita berbicara tentang isim, sebut sahaja al-marfu'at, kita dalam kepala kita automatik kita dah tahu sebab-sebab marfu'at ada 8 sebab. Okey. Okey, tapi hari ini saya tak nak bincang, dalam video kali ini saya tak nak bincang secara detail lah. Ini cuma in summary berapa sebab yang hukum-hukum, maaf tuan-tuan, berapa sebab-sebab hukum di dalam al-marfu'at. Kemudian al-mansubat ada 12 sebab. Okey. Al-majrurat ada 3 sebab. Ini tuan-tuan kena ingat. Okey. Jadi apa sebab-sebab apa ni al-marfu'at ni sebagai contoh? Ia boleh jadi isim kana, isim khabar inna, lepas tu al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, khabar dan sebagainya. Jadi in total ada 8 sebab. Okey. Kemudian al-mansubat ni macam mana pula? Al-mansubat ni macam maf'ulun bih, kemudian maf'ulun fih, al-maf'ul li ajli, al-maf'ul ma'ahu, at-tamyiz dan sebagainya. Al-istithna juga. Okey.
Yang paling mudah al-majrur adalah sebab dia ada 3, iaitu dia akan menjadi majrur kerana 3, iaitu haraf jar ataupun al-idhafah ataupun kerana dia tabi'. Okey. Jadi ini adalah step-step dia bila kita nak i'rab. Okey. Kita nak i'rab, kita mesti ada 4 tadi tu. Saya ulang balik, iaitu yang pertama sekali dia mesti ada dia punya jenis kalimah. Kemudian kita kata dia punya hukum dia. Kemudian kita kata dia alamat-alamat dia. Kemudian yang keempat, sebab-sebab dia. Okey. Kalau dalam Al-Quran, biasanya macam mana cara ditulis i'rab ni? Okey. Adakah dia mesti step by step macam ni? Okey. Di dalam kitab i'rab, biasanya tidak. Biasanya dia akan mulakan dengan sebab, iaitu sebab hukum. Dia tak akan mula dengan yang macam tadi tu lah, 1, 2, 3, 4 tu. Tapi kalau kita untuk permulaan ni, kita akan ikut dari segi macam tu. Kena pasti dia mabni atau mu'rab, kemudian hukum dia, kemudian alamat dia. Tapi di dalam kitab i'rab, dia akan mulakan dengan sebab dulu. Dia akan starting apa pun semua dengan sebab. Okey? Alright. Okey, ada yang bertanya saya, apa itu fi mahali? Macam saya explain tadi di awal slide ni tadi, saya ada cerita fi mahali ni adalah berada pada kedudukan. Maksud dia. Maksud dia berada pada kedudukan. Okey. Mungkin yang ramai keliru lagi. Okey, tak apa, saya bagi satu contoh. Okey, contoh dalam surah ni iaitu surah Al-Baqarah. Wa qatala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatala Daud Jalut. Okey. Jadi tuan-tuan mungkin dah ada basic sedikit untuk bab maf'ulun bih. Okey, saya ambil contoh ni iaitu contoh Jalut. Okey. Jalut ini di dalam hal ini Jalut adalah maf'ulun bih sebab fa'il dia adalah Daud. Okey. Fi'il dia adalah qatala, kemudian maf'ulun bih dia adalah Jalut. Okey, jadi bila maf'ulun bih dia Jalut, tuan-tuan tengok di sini dia berbaris mansub ataupun dia berbaris fathah. Okey, jadi dia akan kita kata i'rab dia adalah mansub bil fathah. Okey. Untuk contoh kedua. Okey, faqatalahu, maka dia telah membunuhnya. Ini saya ambil daripada surah Al-Maidah ayat ke-30. Okey. Jadi di sini kita tak nampak siapa dhamir dia, iaitu siapa dia punya fa'il dia. Fa'il dia fa'il kita kata dhamir mustatir yang tersembunyi, tapi kita nampak siapa dia punya maf'ulun bih dia, iaitu maf'ulun bih dia dekat sini adalah hu. Okey, tapi dia tak diwakili oleh nama, dia diwakili oleh dhamir. Jadi macam mana kita nak i'rab dia? Okey, untuk meng'irabkan dia, untuk yang contoh pertama ni, kita pertama sekali kita sebut dia punya hukum dia. Kita sebut dia punya sebab dia dulu. Sebab dia dulu, iaitu dia kata sebab dia adalah kerana dia maf'ulun bih. Kemudian yang kedua kita sebut mansub, kita kata dia sebagai hukum dia. Okey. Lepas tu bil fathah iaitu dengan fathah. Ini kita kata dia sebagai alamat. Okey. Okey. Jadi bila kita tahu ni, automatically jenis kita tahulah jenis ni adalah jenis mu'rab. So itu dia punya step by step dia. Okey. Jadi dalam kes ini maf'ulun bih mansub bil fathah. Dia mansub bil fathah. Okey. Jadi dia boleh berubah. Dia tak termasuk, dia termasuk dalam isim mu'rab. Okey. Ini termasuk dalam isim mu'rab. Maf'ulun bih. Okey, untuk yang contoh yang satu lagi ni, macam mana kita nak i'rab dia? Ini dia diwakili oleh dhamir. Hu dhamir. Tuan-tuan saya dah terang tadi, 7 isim yang mabni adalah isim al-dhamir yang pertama, kemudian isim syarat, isim istifham, isim mausul dan sebagainya. Jadi dhamir ni adalah isim mabni yang berada dalam kategori isim mabni. Okey. So bila kita i'rabkan dia, kita akan bagi tahu dia punya apa dia punya ni, dia punya nama dia. Nama dia dhamir. Kita kata sebab dia lah. Sebab dia dhamir. Jadi dhamir ni dia mabni ala dhammi
Okey, dia mabni, lepas tu kita kata hukum dia. Lepas tu kita kata alamat dia. Lepas tu baru kita kata okey, hukum, alamat, jenis. Cukuplah. Cukup. Jadi dhamir mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Okey. Jadi tuan tengok kat sini. Saya tukar color jap. Okey, tuan tengok kat sini. Mansub dengan fi mahalli nasbin. Apa persamaan dan apa perbezaan? Kalau dari segi ayat sebenarnya sama. Sebab apa? Fi'il pun sama. Qatala Daud Jalut. Faqatalahu. Kita buanglah fa ni dulu. Kita tengok yang qatalahu. Dia telah membunuhnya. Di sini fa'il dan maf'ul nampak. Di sini fa'il tak nampak. Maf'ul pula diwakili oleh dhamir. Okey, jadi kita tak boleh nak letak dhamir ni, kita tak boleh nak kata dia mansub. Okey, dhamir ni tak boleh kita nak kata dia mansub. Sebab apa? Dhamir termasuk di dalam kategori sebagai mabni. Okey, mabni. Jadi kita tak boleh nak kata dia sebagai mansub, walaupun dia memang berada pada kedudukan mansub, iaitu dia maf'ulun bih. Jadi apa kita kata? Bila dalam keadaan macam ni, kita kata dia sebagai fi mahalli nasbin, iaitu ianya berada pada kedudukan nasab. Jadi kita tak kata dia sebagai mansub. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan fahamlah untuk bab ni. Okey. Nanti kalau tuan-tuan tak faham, boleh refer kepada saya lah. Saya boleh cuba terangkan secara terperinci lagi. Okey, untuk seterusnya saya nak bagi beberapa tips lah. Okey, beberapa tips untuk kita nak tulis i'rab. Okey, tips yang pertama saya nak bagi, okey. Minta maaf Tips yang pertama saya nak bagi adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak menulis i'rab. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita nak tulis marfu', okey, bil dhammah, ini yang pertama. Mana yang lebih sahih? Bil dhammah ataupun bil dhammi? Bil dhammi. Okay. Yang lebih sahih, yang lebih digunakan di dalam Al-Quran, yang digunakan di dalam kitab i'rab adalah bil dhammah, iaitu dengan ta mabutah. Ini yang pertama. Jadi sama juga kalau tuan-tuan nak tulis mansub, mansub bil fathah, ataupun majru bil kasrah. Lebih sahih kalau ada ta mabutah. Okey. Untuk yang kedua, okey, bila kita kata kita nak tulis dia mabni, okey, mabni, okey, mabni contoh dia ala dhammi. Mana lebih sahih, ala dhammah ke ataupun ala dhammi? Okey. Yang lebih sahih kita kata dia adalah ala dhammi. Dia tak ada ta mabutah. Okey, dia kosong sahaja. Itu contoh tips yang kedua. Okey, untuk yang ketiga, bila kita nak tulis fi mahalli pula. Fi mahalli. Kita boleh kata fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbi, fi mahalli jari. Mana yang lebih sahih? Sama ada nak tulis fi mahalli raf'atin ke ataupun fi mahalli raf'in. Yang lebih sahih adalah yang ini. Okey. Jadi tuan-tuan kena kata apa? Kena nilah, kena tengoklah. Walaupun nampak remeh, tapi sebenarnya ianya memberi kesan lah. Okey, jadi di dalam tuan-tuan tengok sendiri dalam Al-Quran bagaimana ditulis, tuan-tuan tengok dalam kitab i'rab bagaimana ditulis i'rab suatu kalimah itu. Okey. Kalau dari segi susunan, macam tadi saya terang tadi, susunan tak ada masalah. Tapi tuan-tuan banyak perhatikan di dalam kitab i'rab, dia akan mulakan dengan sebab yang pertama sekali. Dia akan mulakan dengan sebab. Apakah sebab-sebab marfu' dia? Dia adalah kerana dia adalah khabar inna, ataupun dia adalah isim kana dan sebagainya. Jadi yang pertama dia akan mulakan, okey, dengan sebab. Dengan sebab. Kemudian baru dia pergi kepada hukum. Dia bukan step by step macam saya tunjuk tadi kat depan lah. Dia akan pergi kepada hukum. Apakah hukum dia? Hukum dia marfu'. Kemudian baru dia pergi kepada
alamat. Okey. Alamat. Alamat ni iaitu dengan apa? Marfu' bil dhammah ataupun marfu' bil dhammah zahirah ataupun dhammah muqaddarah. Okey. Jadi itu sahajalah untuk yang ini. Okey. Untuk kemudian saya nak kongsikan juga lagi satu bahan yang menarik, iaitu tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan semua dah ada, iaitu al-jadual al-qamari. Ini kalau tengok di sini yang buat dia ni adalah SMI Al-Amin Bestari di Melimau. Okey, tapi ini adalah satu jadual yang sangat-sangat baik yang saya yakin semua orang dah ada jadual ni. Okey, kenapa saya kata baik? Sebab di dalam ini kalau tuan-tuan tengok, dia dah tunjukkan secara terperinci macam mana kita nak i'rab untuk setiap jenis kalimah. Okey. Dan di atas ini juga kalau tuan-tuan tengok, dia ada listkan juga sebab-sebab marfu'at, kemudian sebab-sebab mansub, kemudian sebab-sebab majrur dan majzum. Okey, majzum ini untuk fa'il lah. Jadi ini kita tak tengoklah. Okey. Jadi untuk di sini ni saya warnakan dia. Okey, untuk di sini, kemudian di sini. Ini semua adalah fi'il. Okay, fi'il nanti saya akan kupas di video seterusnya. Okey. Yang di sini yang tuan-tuan tengok di sini. Okey. Ini semua adalah isim. Isim. Ini semua isim. Okey. Jadi isim ni pun, bila kita cerita tentang isim ni pun banyak jenis. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak muzakkar salim, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, asmaul khamsah dan sebagainya. Okey, jadi dalam buku ini, dalam jadual ni, yang bagus dia adalah ditunjuk bila dia keadaan marfu', kemudian bila dia keadaan mansub macam mana, bila dia keadaan majrur macam mana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tengok sahaja, ikut sahaja. Kejap Okey. Tuan-tuan ikut sahaja dia punya ni, kemudian tuan-tuan akan dapat. Okey. Sebagai contoh, dalam ayat ni dia tunjuk macam kalau kita nak kata isim mufrad. Bila keadaan marfu', dhammah dia digunakan dhammah zahirah. Okey. Mansub dia akan gunakan fathah. Okey, za ni apa? Za ni adalah zahirah. Kasrah zahirah. Okey. Okey, kita tengok pula yang susah sikit, isim maksur. Isim maksur ni apa tuan-tuan? Isim maksur ni yang dia punya ya dia yang ada ya kosong tu. Contoh dia macam al-mustashfa kan? Contoh dia al-mustashfa. Minta maaf lah tuan-tuan, saya tulis merata-rata ni kan. Al-mustashfa. Maksudnya isim yang kita kata dia sebagai isim maksur. Okey, jadi bila di keadaan marfu', dia adalah dhammah muqaddarah. Okey, dhammah muqaddarah ni maksudnya dia tak boleh kita nak letak apa-apa di atas dia. Tak ada baris pun. Dia ya biasa je. Lepas tu bila dia bila dia mansub, kita kata dia sebagai fathah muqaddarah juga. Okey, mim ni adalah mim muqaddarah. Kemudian kasrah pun muqaddarah. Sebab apa? Sebab bila macam perkataan al-mustashfa ni, bila kita kata dia marfu', dia mustashfa juga. Bila kita kata dia fathah, dia mustashfa juga. Bila kita kata dia kasrah, dia mustashfa juga. Dia tak akan jadi mustashfai. Dia tak akan jadi. Sebab itulah nama dia, kita kata dia sebagai muqaddarah. Okey? Jadi tuan-tuan tengok, tuan-tuan simpan. Cadangan saya, tuan-tuan print A3 ataupun yang lebih besar, lebih bagus, tampal di bilik. Sebab apa? Yang ini memang sangat-sangat berguna. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, dia dah bagi tahu contoh dah. Macam kalau kita nak i'rabkan isim mabni, al-asma'ul mabniyah, macam mana? Huwa talibun, dhamir mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in al-mubtada'. Dia bagi tahu dah. Yang pertama sekali dia bagi tahu dia sebab. Dia bagi tahu sebab, kemudian dia bagi tahu hukum, kemudian dia bagi tahu alamat. Okey. Fi mahalli raf'in al-mubtada'. Dia bagi tahu dah, complete dah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lupa kaedah nak i'rab, tuan-tuan buka saja jadual ni, dia dah tunjuk dah terperinci macam mana nak i'rab. Kemudian
Ada juga isim mufrad, macam mana musanna dan sebagainya. Okey, jadi nanti saya akan attach sekali dengan video ini. Tuan-tuan boleh download lah bagi siapa yang tidak ada jadual ini. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.